Yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 3 Jun. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Peratusan rakyat Malaysia telah terima vaksin lepasi negara jiran. Jumlah pusat pemberian vaksin ditambah kepada 600. Dan saya rasa kita mampu menyekatlah serangan-serangan mereka. Of course, at the same time, yang penting kita kena turun ke padang dengan satu keyakinan dan fokus setiap saat. Kita tidak boleh rasa terlalu gemuruh apabila turun menentang UAE nanti. Walaupun mereka ada sokongan penyokong atau bermain di lapangan sendiri. Demikian keyakinan yang disuarakan Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang Emirat Arab Bersatu UAE dari Stadium Zabil Dubai kurang 5 jam dari sekarang. Situasi semasa pandemik COVID-19 nyata bukan penghalang untuk anak-anak buah Cheng Ho mengibar megah cabaran negara di pentas antarabangsa selepas 18 bulan tanpa aksi kompetitif. Inilah juga saat solidariti rakyat Malaysia atas satu semangat sekaligus mengetepikan segala perbezaan dalam memberikan sokongan padu kepada pasukan negara. Selepas mengharungi 5 aksi kumpulan G di pusingan kelayakan, harapan tentunya untuk meraih 3 mata dengan menundukkan UAE bagi mencerahkan peluang Malaysia yang berada di kedudukan kedua mencapai misi layak ke Piala Asia 2023. Seandainya kedudukan ranking menjadi ukuran bagi aksi lewat malam ini, maka Malaysia yang menghuni tangga ke-153 dunia dilihat berdepan tugas getir menentang pasukan ke-73 dunia iaitu UAE. Bagaimanapun itu bukannya penghalang buat Harimau Melaya bagi melakar kejutan selepas memperoleh pengajaran berguna ketika tewas 1-4 kepada Kuwait dan 0-2 menentang Bahrain dalam aksi persahabatan baru-baru ini. Persiapan skuad kebangsaan dilihat jauh lebih mantap selepas melalui revolusi selain diperkuat dengan kehadiran pemain naturalisasi antaranya Mahmadu Sumareh, Liridon Krasniki dan Guilherme Dipola. Malaysia tewas tipis 1-2 kepada UAE dalam aksi pusingan pertama kelayakan di Stadium Nasional Bukit Jalil September 2019. Selamat berjuang Harimau Melaya. Itulah kata-kata semangat Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menjelang aksi menentang UAE. Pada masa sama, beliau menghargai komitmen pasukan sepanjang persiapan menghadapi perlawanan ini. Harapan tinggi turut dikongsi seluruh rakyat Malaysia. Saya doakan anda semua kekal cergas dan mentally fit untuk game malam ni. Siapa pun yang dibariskan malam ini, just do your very best. Apapun keputusannya, anda semua sudah pun merupakan juara di hati setiap rakyat Malaysia. Doa dan sokongan seluruh rakyat Malaysia bersama-sama anda semua pada malam ini. Go Malaysia, go! Malaysia menang 2-0. Yeah! I'm going for 2-1 Malaysia win. Go Harimau Melaya. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Ole 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 ole.
Jumaat 4 Jun dibawakan secara langsung perlawanan UAE bertemu Malaysia 12.15 tengah malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Siaran tertunda Thailand bertemu Indonesia 3 pagi di TV1 dan saluran sukan RTM. Ayo sokong Harimau Malaya bersama RTM. Ya, ayo sokong Harimau Malaya. Sama-sama kita doakan kejayaan pasukan negara kita. Kadar peratusan rakyat Malaysia yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin telah melepasi Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin menjelaskan, meskipun ia bukan satu perlumbaan, namun menjadikan negara lain sebagai penanda aras adalah sesuatu yang baik. Khairi berkata beliau sentiasa meminta jumlah pemberian vaksin ditingkatkan dari hari ke hari. Ketika ini, 150,000 suntikan disasar diberi setiap hari sepanjang bulan ini. Jumlah itu akan ditingkatkan kepada 200,000 suntikan menjelang bulan depan. Usaha itu akan dibantu dengan penubuhan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV termasuk 1,000 klinik swasta di seluruh negara. Sementara itu, pusat pemberian vaksin PPV akan turut dibuka di kawasan perindustrian dan kilang. Menurut Khairi, pusat itu dijangka dibuka 2 minggu lagi. PPV di kawasan itu turut melibatkan Pulau Pinang. Maklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Menteri berkenaan dengan cadangan untuk membuka PPV di kawasan industri, bahan lepas dan juga batu kawan, supaya pekerja-pekerja yang terpaksa bekerja sewaktu PKP ini dapat diberi kemudahan vaksinasi untuk melindungi mereka. Beliau ditemui selepas melawat PPV Spice Arena Bayan lepas yang turut dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow. Lebih 600 pusat pemberian vaksin PPV akan disediakan di seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Ia turut merangkumi PPV sementara dan juga mega. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata, setakat ini terdapat 357 PPV di seluruh negara. Pertambahannya akan membolehkan imuniti kelompok dapat dicapai seperti disasarkan. Datuk Ahmad Amzad ditemui selepas meninjau PPV Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu. Kerajaan Persekutuan tiada sekatan sekiranya kerajaan negeri atau pihak tertentu mahu membeli sendiri vaksin COVID-19. Pembelian itu bagaimanapun perlu patuh beberapa syarat selain mendapat kelulusan bahagian regulatori farmasi negara. Kita tidak sekat. Cuma dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah kalau sekiranya kerajaan negeri nak beli daripada pembekal yang sama dengan kerajaan persekutuan, saya sentiasa telah sebut bahawa bekalan kerajaan persekutuan mestilah diselesaikan dahulu. Kedua, kalau ada state government nak beli daripada pembekal yang lain yang mungkin tidak menjadi pembekal kepada kerajaan persekutuan, itu pun kita buka, ya. Jangan cakap ada sekatan ataupun monopoli. 6 lagi hospital Medan akan dibuka Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi menguruskan pesakit COVID-19. Ini menjadikan jumlah hospital akan dibuka pasukan itu sebanyak 8 kesemuanya. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia dibuka susulan peruntukan di bawah Pemerkasa Plus yang diumum Perdana Menteri Isnin lalu. Mengenai Hospital Medan, setakat hari ini kemampuan kita untuk tambah 2 lagi.
Walaupun dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, iaitu bajet akan ditambah untuk menambahkan tenaga kerja, manpower seperti doktor, paramedik dan sebagainya. Begitu juga untuk menambahkan equipment, peralatan, dan Perdana Menteri menyebut jelas tentang Hospital Medan oleh Angkatan Tentera. Maka dengan peruntukan baru ini kita boleh menambah 6 lagi. Sementara itu, pusat pemberian vaksin PPV secara pandu lalu akan dibuka untuk anggota tentera. Kem Sungai Besi menjadi lokasi perintis inisiatif berkenaan. Peranannya akan diperluas secara berperingkat dengan melibatkan pemberian vaksin kepada orang awam. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui media di Kem Sungai Besi. Hospital Chancellor Tuanku Muhriz diceras akan menjadi pusat pemberian vaksin PPV, institusi pengajian tinggi awam pertama yang dilaksana secara bergerak. Ia juga merupakan PPV IPTA kedua yang melakukan pemberian vaksin secara pandu lalu selepas Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian di Kelantan. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, PPV itu akan dibuka untuk orang awam. Program ini akan memfokuskan kepada penduduk di kawasan bandar dan juga di luar bandar, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah capaian akses kepada vaksin, masalah kemudahan kenderaan untuk mendapatkan vaksin dan lain-lain lagi. Kementerian juga telah menerima permohonan daripada beberapa hospital pengajar universiti untuk turut dijadikan PPV. Sebelum ini, KPT mengumumkan 19 PPV akan diwujudkan di IPT awam seluruh negara. Status COVID-19 hari ini menunjukkan kes sembuh harian tertinggi iaitu 7,049 kes. Bagaimanapun, kes baharu yang dilaporkan mencecah 8,209 kes menjadikan angka kumulatif 595,374 kes. Hari ini turut menyaksikan 103 korban berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri-negeri. Satu 1,114,684 individu di Malaysia telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Setakat semalam juga, 51.90% individu telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin dengan Selangor mencatat angka pendaftaran tertinggi iaitu 3,337,532 orang. Berikut data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 di seluruh negara. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bukan penentu tunggal dalam memutuskan sama ada sesuatu sektor perniagaan dianggap sebagai perkhidmatan penting atau sebaliknya. Jelas Menterinya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, surat kebenaran beroperasi bagi sektor perkhidmatan dikeluarkan setelah mendapat pengesahan daripada kementerian yang mengawal selia sektor berkenaan. Ini membuktikan bahawa surat kebenaran beroperasi hanya akan dikeluarkan oleh CIMS 3.0 setelah kementerian-kementerian yang mengawal selia sektor yang dibenarkan beroperasi memberikan pengesahan kepada pihak MITI. Beliau berkata demikian pada taklimat media berhubung COVID-19.
COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0 di ibu negara. 586,308 syarikat dengan 10.2 juta pekerja telah berdaftar dengan CIMS 3.0. Namun hanya 128,150 syarikat melibatkan 1.57 juta pekerja di seluruh negara dibenarkan beroperasi. Sementara itu, MITI mengesahkan ada menerima aduan bahawa sistem CIMS 3.0 telah dicerobohi. Ikut itu, kerjasama dijalin dengan agensi penguatkuasa dan syarikat pakar teknologi termasuk cyber security. Ialah mendapat nasihat daripada pakar-pakar IT ketika berlaku sedikit gangguan pada hari sebelum hari pertama, 31st of May. Tapi sekarang baik. Penguatkuasaan, saya kata kita akan fokus untuk mulai, in fact immediately after we implemented MCO 3.0 on the 1st of June, memang kita sudah ada di lapangan. Berdasarkan aduan, ada syarikat dan individu didakwa mendapat kelulusan meskipun tidak berada di bawah sektor yang dibenar beroperasi. 2,430 penjawat awam ditugaskan semula ke Pusat Pemberian Vaksin PPV dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, mobilisasi penjawat awam dilakukan bagi memastikan kelancaran pengendalian pandemik. Tan Sri Zuki dalam kenyataan medianya memaklumkan, inisiatif itu disambut baik penjawat awam. Beliau menghargai sumbang bakti mereka dalam membantu pengendalian pandemik, terutamanya petugas barisan hadapan. Pihaknya akan memantau pelaksanaan inisiatif memerangi COVID-19 di seluruh negara bagi memastikan kelancaran usaha terbabit. Pengendalian pusat tahanan yang berkesan berjaya mengurangkan kes positif COVID-19. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ketika ini hanya terdapat 49 kes positif dikesan di penjara. Daripada angka ini yang terpaksa kita jadikan PUI, immigration 100 lebih, manakala penjara juga 100 lebih. Ini membuktikan bahawa kita dapat memastikan apabila SOP yang kita lakukan ini dapat memastikan orang yang kena tahan selapun diperiksa dahulu dan kita letakkan di pusat tahanan satelit ini supaya mereka tidak membawa penyakit itu atau virus itu ke dalam kem-kem yang telah pun kita khaskan untuk mereka. Beliau ditemui selepas melawat depo imigresen sementara Millennium di Beranang, Selangor. Sementara itu, Datuk Seri Hamzah menjelaskan operasi besar-besaran menahan parti dilaksana bagi memastikan golongan berkenaan mendapat dokumen sah bagi program vaksinasi. Saya nak maklumkan di sini, kita tak boleh bagi vaksin kepada orang yang tak ada dokumen. Jadi sebab itu kita buat operasi supaya kalau kita dah tangkap nanti, orang-orang ini akan kita bagi vaksin. Bukan kalau kita tak tangkap, kita belum pasti mereka ni nak keluar ataupun tidak. Hari keempat Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKP di daerah Kuala Terengganu berjalan lancar. Ia disumbang pematuhan penduduk terhadap prosedur operasi standard SOP. Tinjauan mendapati premis yang tidak dibenarkan operasi ditutup sepenuhnya. Sekatan jalan raya yang didirikan juga lengang. Tinjauan di sekitar Pasar Besar Kedai Payang juga mendapati peniaga akur SOP dengan berniaga sehingga 2 petang sahaja. Pelancong ramai mari Terengganu
Jadi oleh kerana PKP, PKPD, jadi mana pelacun boleh masuk tapi orang tempatan sajalah mai beli. Setakat ni alhamdulillah sebab untuk orang jual rucik, jang sayu, ikan boleh jual. Walaupun singkat masa, boleh kita cari sesama apa untuk makan sekeluarga. Memang terjejas sikit lah. Cuma tak banyak lah daripada orang lain tak boleh jual langsung. Daripada tak boleh jual langsung, baik boleh buka lah sikit-sikit walaupun sekejap je. Kan ni berkurang meniaga-meniaga sekarang. Berkurang. Tu pun kurang lah orang datang membeli. PKPD di daerah Kuala Terengganu bermula 30 Mei sehingga 12 Jun ini. Pelan Accelerator Kurier Negara Package diperkenal Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam usaha meningkatkan perkhidmatan pos dan kurier negara. Kenyataan menterinya Datuk Saifuddin Abdullah menyebut, pakej menjadi pemangkin pembangunan ekonomi digital dengan menyumbang kepada aspirasi nasional industri kurier, iaitu menyediakan perkhidmatan kelas pertama, integrasi sistem penyampaian hiliran serta pengalaman pengguna yang memuaskan. Pakej turut menyaksikan pengenalan lebih banyak pusat pungutan dan serahan bebas, perkongsian aset antara syarikat kurier, rombakan syarat lesen operasi selain kenderaan penghantaran yang lebih ekonomi. Ia turut menekankan pematuhan kepada piagam tempoh penghantaran serta penawaran insuran dan perkhidmatan premium. SKMM juga telah mengambil langkah membekukan pengeluaran lesen kurier baharu selama 2 tahun sejak September tahun lalu bagi memastikan pelaksanaan plan yang berkesan. Moody's Investors Service kekalkan penarafan kredit Malaysia. Paparannya seketika nanti, teruskan bersama kami. Semua golongan rakyat diberikan perhatian dan bantuan sewajarnya termasuk golongan M40. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bermula dari Belanjawan 2021, seterusnya pakej bantuan Permai, Pemerkasa dan Pemerkasa Plus, pelbagai bantuan telah disalurkan kepada kumpulan berkenaan. Beliau sekaligus menolak dakwaan bahawa bantuan hanya ditumpukan kepada golongan B40 manakala golongan M40 sentiasa diabaikan. Menerusi laporan laksana ke-55, dinyatakan M40 telah menerima manfaat inisiatif seperti program subsidi upah, moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman, penurunan kadar cukai pendapatan sebanyak 1% dan sistem insuran pekerjaan prihatin. Tambahnya, bagi mendapatkan kepastian dan maklumat lanjut mengenai bantuan yang layak diterima, orang ramai boleh melayari laman tertera. Kerajaan telah menerima bayaran penyelesaian sebanyak RM336 juta daripada Deloitte PLT berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ia telah pun didepositkan ke dalam akaun amanah mendapatkan kembali aset. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu kenyataan memaklumkan sehingga kini akaun amanah di bawah seliaan Jabatan Akauntan Negara telah menerima RM16.386 bilion dana yang disita dan dipulangkan berkaitan 1MDB. Jumlah di dalam akaun tersebut akan digunakan untuk melunaskan baki hutang 1MDB dan SRC International Sendirian Berhad SRC. Sehingga kini kerajaan telah melunaskan RM12.54 bilion hutang 1MDB dan RM3.1 bilion hutang SRC. Setakat 31 Mei 2021, baki hutang merangkumi prinsipal dan kupon, keuntungan faedah bagi bon, sukuk dan pinjaman berjangka berjumlah RM39.66 bilion bagi 1MDB dan RM2.57 bilion melibatkan SRC. Baki semasa akaun amanah hanya cukup untuk melunaskan prinsipal dan faedah hutang 1MDB bagi tahun 2021 dan 2022.
Moody's Investors Service mengekalkan penarafan kredit Malaysia pada A3 stabil disokong asas ekonomi yang pelbagai dan kompetitif. Agensi penarafan itu menjangkakan COVID-19 tidak akan memberi kesan negatif yang berterusan kepada model ekonomi negara. Gelombang jangkitan ketika ini mungkin menangguhkan tapi tidak akan menghalang negara meraih kadar pertumbuhan yang lebih tinggi. Dasar makroekonomi yang efektif dilihat masih berterusan di sebalik ketidaktentuan lanskap politik. Bagaimanapun, tekanan terhadap penarafan boleh meningkat sekiranya prospek konsolidasi fiskal semakin baik, terutama menerusi langkah memperluaskan asas pendapatan. Sebaliknya, jika peningkatan ketara liabiliti luar jangka dan ketidakstabilan politik yang menjejaskan kredibiliti dan keberkesanan institusi seterusnya mengancam kestabilan aliran modal, akan memberi risiko kepada penarafan kredit yang lebih rendah. Pemandu teksi dan bas menyambut baik inisiatif bantuan kewangan secara sekali beri bernilai RM500 melalui program pemerkas tambahan. Setiausaha Persatuan Pemandu Teksi Kuala Lumpur Central, Syamsuddin Jamaluddin menyarankan semua pemandu teksi mengemaskini maklumat masing-masing bagi membolehkan mereka menerima bantuan yang akan disalur Julai ini. Pemandu yang berada di Semenanjung Malaysia, hendaknya mereka berhubung dengan agensi pengangkutan awam darat atau APAD, dan untuk rakan-rakan yang ada di Sabah dan Sarawak, hendaknya mereka berhubung dengan LPKP, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan. Kedua-dua agensi ini diamanahkan oleh kerajaan untuk menyalurkan bantuan ini terus dimasukkan ke akaun pemandu. Setiausaha Agung Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia, Laili Ismail, turut berterima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan dalam bentuk kewangan dan juga skim rehabilitasi sewa beli bas. Beliau yang juga pengarah urusan Ekspres Perdana turut menyarankan kepada kerajaan untuk mempertimbangkan bantuan kewangan secara sekali beri kepada pemandu bas ekspres kerana mereka tidak tersenarai di bawah bantuan itu. Kerajaan melihat semula supaya memasukkan juga kepada pemandu-pemandu bas ekspres bantuan ini, one off ini, supaya dapat meringankan beban kepada pemandu-pemandu bas ekspres ini. Pemandu-pemandu bas ekspres ini bagi lebih ramai lagi daripada pemandu-pemandu bas persiaran, bas sekolah. Bantuan kepada pemandu bas sangat bermakna kerana ramai yang terjejas pendapatan. Peruntukan RM68 juta itu akan memanfaatkan 17,000 pemandu pelancong dan lebih 100,000 pemandu teksi, bas sekolah, bas pelancongan kereta sewa dan e-hailing. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman menerusi kempen pemilikan rumah HOC disambut baik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menterinya Datuk Zuraidah Kamaruddin memaklumkan inisiatif dijangka menjadi galakan kepada pemilikan rumah sekaligus meningkatkan sektor pembinaan dan ekonomi negara. Dalam kenyataannya, Datuk Zuraidah berkata KPKT menyokong inisiatif berkenaan. Beliau yakin ia dapat membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Sejak dilancar pada Jun 2020, HOC telah memberi manfaat kepada hampir 50,000 pembeli rumah. Mereka turut menikmati diskaun sebanyak RM6.3 bilion. Apa ramuan Cheng Ho dan apa kata legenda bola sepak negara ramalannya terhadap aksi Malaysia menentang UAE malam ini? Ya, untuk perinciannya kita bersama dengan Syairul Islam dalam edisi sukan. Silakan. Syairul. Harimau Melaya ada formula tersendiri sekat UAE. Benzema kembali jadi tumpuan Perancis.
Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan hari ini. Harimau Melaya optimis berupaya menyerap tekanan Emiriah Arab Bersatu UAE dalam aksi pusingan kedua kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 lewat malam ini. Bukan itu saja, Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho juga akui sudah memiliki formula tersendiri bagi menyekat serangan tuan rumah di Stadium Zabil, Dubai. Menurut pengendali berusia 53 tahun itu, serangan UAE dapat dipatahkan jika barisan pertahanan berjaya merantai pergerakan penyerang prolifik Ali Mabhut yang mengumpul 5 gol dalam 2 aksi persahabatan terakhir pasukan menentang India dan Jordan. Dalam masa sama, beliau mahu anak-anak buahnya sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan sepanjang perlawanan penting tersebut. We choose a warm-up match playing against UAE and Kuwait and Bahrain due to I think the similarity with playing style of the UAE. At the same time, we need to be quick acclimatize the weather and the time difference, especially in this Middle East. Therefore, we choose this trend. I feel that these 2 matches have benefited to our team. See, UAE have a very good preparation. I think since last year, even though with this pandemic, the team still have some friendly matches, and after we have been observing, the team have a very good preparation. Of course, we also after 18 months, we have a very assembled. We had a short training camp in Dubai, and we have a 2 test friendly match that. I wish and I hope our players will ready for tomorrow match. Beliau berkata demikian pada sidang media pra-perlawanan di Dubai malam tadi. Menentang UAE pastinya memerlukan corak taktikal yang lebih berhati-hati dalam usaha memburu mata dalam kempen di Dubai. Berdasarkan ramalan pemerhati bola sepak negara, Harimau Melaya mungkin menggunakan formasi 5-3-2 bagi mengekang asakan tuan rumah pada lewat malam ini. Penjaga gawang Johor Darul Takzim Farizal Marlias akan menjadi pilihan di benteng terakhir pasukan. Hanya bolos 6 gol daripada 13 perawanan Liga sudah cukup meletakkan penjaga gol berusia 34 tahun itu sebagai pilihan utama posisi penting Harimau Melaya. Di bahagian pertahanan, fizikal tegap dimiliki Junior Axtel dipertaruhkan bagi mengimbangi kekuatan fizikal barisan penggempur UAE. Faktor pengalaman dan ketinggian dimiliki Aidil Zafwan dan Irfan Zakaria dijangka dapat membantu Junior Axtel bagi membentuk barisan pertahanan yang lebih ampuh. Sementara bagi tugas menyerap asakan dari sayap kiri dan kanan UAE, peranan tersebut akan dimainkan oleh Corbin Ong dan Matthew Davis. Kelajuan, kelincahan dan larian berbahaya dimiliki Safawi Rashid dan Muhammadul Sumareh serta kelebihan lorongan bola cantik dimiliki Syamir Kuti akan menjadi taruhan di barisan tengah Harimau Melaya. Akhir sekali di barisan serangan, kekuatan fizikal dan kawalan bola Ridwan Krasniki dijangka dapat memudahkan tugas Guilherme Di Paula bagi menembusi gawang UAE. Aksi Malaysia menentang UAE akan menjadi tumpuan. Malah perhatian juga pastinya terarah kepada beberapa pemain kedua-dua pasukan. Ketika ini negara dimomok dengan kehebatan pemain tuan rumah Ali Ahmed Mahmud. Dalam masa sama, Harimau Melaya turut mempunyai penyerang berbisa seperti Safawi Rashid. Safawi dengan rekod 10 gol dalam 27 penampilan kini menjadi antara kunci di bahagian serangan. Malah peluang pemain itu diturunkan menentang UAE juga tinggi. Selain Safawi, Harimau Melaya turut memiliki penyerang berbahaya Syafiq Ahmad yang memiliki penyudah baik dalam 18 rekod penampilan dan telah menjaringkan 8 gol bersama skuad kebangsaan. Dalam pada itu, Nur Syahrul Idlam Talaha, Syahril Fikri dan Luqman Hakim juga akan menjadi pilihan buat Tan Cheng Ho sekiranya mahu mempelbagaikan corak permainan Harimau Melaya.
Beralih ke jentera serangan UAE, selain Ali Mahmud selaku penjaring terbanyak pasukan, tumpuan juga harus diberi kepada penyerang klub Al-Nassr kelahiran Argentina Sebastian Lucas Tagliabue yang telah meledak 2 gol dalam 3 penampilannya. Seorang lagi tonggak UAE yang harus diberi tumpuan ialah pemain tengah Khalfan Mubarak dengan rekod 28 penampilan, 1 gol bersama skuad kebangsaan UAE. Pertemuan Harimau Melaya menentang UAE lewat malam ini turut membawa misi membalas dendam selepas dimalukan tuan rumah lebih 5 tahun lalu di Stadium Zabil, Dubai. Bagi bekas pengendali skuad kebangsaan Dola Saleh, pasukan kali ini lebih menggerunkan berbanding ketika pertemuan 2015 yang menyaksikan Malaysia tewas 10-0. Menurut Dola, barisan pemain yang dimiliki Harimau Melaya ketika ini adalah lebih baik, terutama melibatkan kemahiran individu sekaligus mampu menamatkan aksi dengan keputusan positif. Dari segi individu kita agak baik, cuma beza dia kita kurang persefahaman antara pemain dan saya rasa kali ini kita akan sudah pastinya sebahagian serangan midfield dengan defend agak ada sedikit mungkin selepas 2 perlawanan ada sedikit persefahaman pemain dan pastinya pasukan Malaysia kali ini turun dengan satu pasukan yang akan digeruni oleh pihak lawan. Dengan kehadiran pemain berdarah kacukan serta naturalisasi seperti Muhammadus Sumareh, Liridon Krasniki, Guilherme Di Paula dan terbaru Dion Kuls, beliau turut meramalkan Harimau Melaya sekurang-kurangnya boleh menang 1-0 menentang UAE. Sementara itu, bekas pemain kebangsaan Datuk Jamal Nasir Ismail turut optimis Harimau Melaya mampu memadam episod hitam 2015 di Dubai dalam aksi lewat malam ini. Saya amat yakin bahawa kita boleh menghadapi UAE kali ini kerana kita lebih bersedia mentally dan physically, dan saya mengharapkan supaya pemain-pemain fokus dan menggunakan akal dalam permainan itu. Jangan cepat penasbaran, jangan cepat kecewa dan fokus 120 minit, bukan fokus 90 minit. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM. Beralih ke perkembangan kejuaraan Capri 2021, susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang dilaksanakan di seluruh negara. Promotor perlumbaan Safe and Mutual SAM mungkin akan menghabiskan kesemua baki 8 pusingan perlumbaan di Liga Antarabangsa Sepang SIC. Pengarah urusan SAM, Ron Hock berkata, langkah itu dilihat antara penyelesaian terbaik bagi memastikan baki pusingan dapat dihabiskan sepenuhnya. Namun menurut beliau, perkara itu bergantung kepada situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Kita akan membuat keputusan selepas MCO ini untuk kalender baki kejuaraan pada tahun ini. So pada masa ini cuma kami mengharapkan kepada peminat-peminat sukan dua roda supaya mengikuti SOP yang dicadangkan atau diberi oleh pihak kerajaan supaya kita boleh menurun atau memenangi wabak pandemik COVID yang kita hadapi pada masa ini. Selain perlumbaan Capri, kejuaraan motosikal Asia ARRC serta kejuaraan Superbike Malaysia MSBK turut ditunda. Pusingan ketiga perlumbaan Capri yang sepatutnya diadakan di Litar Tangkak Johor pada 22 dan 23 Mei lalu ditunda ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Sementara itu, pemilik pasukan Tune Boss Pink Racing Team, Nur Atikah Azwar, bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk menghadapi baki perlumbaan di Litar Sepang.
Diorang ni sentiasa bersedia walaupun di mana sahaja perlumbaan akan diadakan, and yang pastinya kita akan rasalah bila kita buat race semuanya dekat Sepang, dia akan mengurangkan banyak kos sebab dia kebanyakan tim-tim lain juga akan merasakan benda ni sebab kebanyakan tim berada berhampiran dengan litar Sepang. Pandangan sama dilontarkan pelumba pasukan Wang XOX TKKR Racing Team Muhammad Zakir Muhammad yang bersaing dalam kelas Premier. Kami juga ada set up motosikal yang bagus di trek Sepang, tak kira depan ataupun belakang, dan Mus rasa ia juga bagus untuk penonton di rumah, untuk peminat-peminat Malaysia Cup di mana mereka sukakan aksi, dan perlombaan di Sepang pastinya sentiasa sengit kerana kami akan bersaing dalam satu kelompok yang besar, dan sesiapa pun memiliki peluang untuk menangi perlombaan itu. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Laporan seterusnya berkenaan dengan perkembangan sukan elektronik e-sukan. Terengganu Football Club Sendirian Berhad TFC kini terus mengorak langkah menceburi arena e-sukan apabila menjalin kerjasama strategik bersama pihak e-sports Malaysia Terengganu ESMT bagi menubuhkan pasukan bola sepak maya Terengganu FC. Kerjasama itu menyaksikan TFC muncul kelab bola sepak profesional pertama negara yang memiliki pasukan bola sepak maya atau e-sukan di Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TFC, Abdul Rasid Jusuh dalam satu kenyataan berkata, kerjasama strategik bersama ESMT itu juga bakal membantu pihaknya membentuk satu pengurusan operasi yang berkaitan dengan sukan berkenaan. Jelasnya pasukan maya TFC bakal menyertai kejohanan e-sukan FIFA dan Pro Evolution Soccer di peringkat kebangsaan. Perancangan jangka masa panjang juga dirancang untuk membawa nama TFC ke peringkat antarabangsa, termasuk dengan usaha sama menganjurkan kejohanan-kejohanan yang berkaitan dengan arena e-sukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan carta angin pada aras permukaan kelihatan. Ribut tropika Choi Wan semakin menjauhi rantau negara kita dengan rata-rata kelajuan angin di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga negeri Sarawak adalah sekitar 5 hingga 15 km sejam. Dan buat masa ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Bagi paparan Met satelit yang terkini pula kelihatan kelompok awan aktif lebih menumpuk di kawasan sekitar negeri Kedah dan juga pedalaman negeri Pahang seperti di daerah Maran dan Jerantut. Dan di lain-lain tempat pula kelihatan kelompok awan yang semakin berkurangan seperti di negeri Sembilan, negeri Perak dan juga sekitar negeri Sarawak seperti di bahagian Betong, Sarike dan juga bahagian Miri negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga keadaan semakin, iaitu awan ini semakin berkurangan dalam tempoh 3-4 jam lagi. Bagi papar imej gemar yang terkini pula kelihatan ribut tropika kelihatan ribut petir di 1-2 tempat lebih menumpuk di negeri Kedah seperti di daerah Kubang Pasu, Padang Terap dan juga Kota Star. Dan keadaan ini juga disokong juga dengan angin selatan boleh memasuki ke negeri Perlis dalam tempoh 1 jam lagi. Manakala di lain-lain tempat pula hujan di 1-2 tempat berlaku di daerah Maran dan boleh memasuki daerah Jerantut negeri Pahang, juga termasuk di bahagian negeri Terengganu melibatkan daerah Setiu dan juga Besut negeri Terengganu buat malam ini. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula kelihatan ribut petir di 1-2 tempat lebih menumpuk di bahagian Betong dan juga Sarike dengan mencatatkan hujan sebanyak 28.2 mm iaitu lebat di bahagian Sarike, dan keadaan ini dijangka berkurangan dalam tempoh 1-2 jam lagi dan boleh memasuki bahagian Mukah negeri Sarawak. Juga terlihat kelihatan hujan juga berlaku di bahagian Miri, Limbang dan termasuklah di pedalaman negeri Sabah dan juga tidak lupa di bahagian Sanakan. Kesemua hujan ini dijangka reda dalam tempoh 1-2 jam lagi.
Bagi ramalan cuaca keesokan hari pula, Met Malaysia menjangkakan pada tengah malam ini hujan lebih menumpuk di kawasan negeri Pulau Pinang dan juga daerah Larut Matang Selamat dan juga Kerian, iaitu daerah negeri Perak. Dan juga pada pagi esok pula, iaitu sekitar pukul 8 pagi, iaitu hujan akan lebih menumpuk di kawasan sekitar perairan dan juga pesisir pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga termasuklah di kawasan perairan negeri Sarawak dan juga Sabah Barat. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Laporan siasatan insiden kemalangan tren transit aliran ringan LRT 24 Mei lepas akan dihantar ke mesyuarat Kabinet Rabu depan. Kenyataan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan laporan merangkumi cadangan tambah baik keselamatan pengangkutan awam dan menghalang insiden sama daripada berulang. Hasrat kerajaan adalah untuk berterusan mencari cara dan kaedah terbaik bagi menambah baik aspek keselamatan pengangkutan awam bagi pengguna sebagai keutamaan tertinggi. Satu jawatankuasa siasatan yang diketuai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Isham Ishak yang dibentuk sejurus selepas insiden diberi tempoh 14 hari untuk melengkapkan siasatan dan memaklumkannya kepada Kabinet. Siasatan bertujuan menentukan faktor yang menyumbang kepada insiden malang itu dan bukannya bertujuan mencari kesalahan atau menuding jari terhadap mana-mana pihak. Lawatan telah dibuat ke Pusat Kawalan Operasi LRT Kelana Jaya pada 1 Jun oleh anggota jawatankuasa siasatan dan sesi simulasi pelanggaran untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai insiden itu ditampilkan oleh Prasarana Malaysia Berhad pada hari yang sama. Polis sedang memburu individu terlibat memecahkan batu penghadang dan merosakkan kawat duri di sempadan Nilai Negeri Sembilan dan Bukit Mahkota Selangor. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, insiden merupakan kali kedua berlaku di lokasi sama. Sebab kita dapat maklumat pun daripada orang mengatakan tempat tu telah dipecah masuk. Kali pertama tu kita ada tangkapan ataupun kita dapat keluarkan kompaun 14 orang. Tapi yang kali ini kita tak dapat orangnya. Kita tak tahu siapa yang pecah halangan tu, sama ada pekerja-pekerja kawasan itu ataupun orang kampung atau orang awam di situ. Kewujudan makhluk halus jarang dilihat dari pandangan mata kasar. Video tular ini berjaya merakam makhluk gaib berupa wanita berambut panjang seperti Pontianak. Menerusi video dimuat naik, seorang pengguna TikTok menunjukkannya berjaya merakam sebuah rumah usang dan memanggil Kak Pon sebelum entiti itu betul-betul muncul di tepi tingkap. Lebih mengejutkan, individu itu turut masuk ke dalam rumah untuk melihat dengan lebih dekat, namun gagal. Tidak dapat dipastikan lokasi video ini dirakam dan kini mendapat lebih 1.5 juta tontonan.
Tindakan berani seorang remaja menepis dan menolak jatuh seekor beruang besar menggemparkan media sosial baru-baru ini. Hailey Morinico, 17 tahun, berbuat demikian bagi menyelamat anjing-anjingnya. Menerusi CCTV, beruang dan anaknya dilihat memanjat tembok rumah sebelum haiwan itu agresif selepas dihalau anjing. Tindakan pantas remaja perempuan itu berjaya menyelamatkan anjing-anjingnya daripada diserang binatang buas berkenaan sehingga kini mendapat pujian warganet di seluruh dunia. Sebut sahaja ular, mesti ramai yang takut. Bukan hanya ular berbisa, ular tidak berbisa pun ramai yang geli. Tetapi tidak untuk gadis yang dikenali sebagai Shweta ini yang dilihat bermain dan membuat beberapa aksi dengan ular tedung tanpa rasa takut. Rata-rata warga maya terpegun dengan keberanian dan bakat yang dimiliki gadis dari India ini dalam mengendalikan dan menjinakkan haiwan berbisa itu. Aksi unik gadis dari India itu menutup berita perdana edisi Khamis 3 Jun. Pastikan anda sentiasa patuh SOP dan sama-sama putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin dan jangan lupa aksi Malaysia menentang UAE langsung di TV1 pukul 12.15 tengah malam ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.